Tentang isu darurat yang dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya tak mau sentuh tentang beliau, tetapi nak ambil spirit of darurat yang beliau war-warkan itu, kita pernah melalui zaman darurat di Malaysia beberapa kali. Antara yang paling meninggalkan kesan yang sangat besar, dua kali kalau saya boleh ingat. Yang pertamanya berlaku dalam tahun 1948, diisytiharkan dalam bulan Jun ketika itu oleh Sir Edward Gen, Pesuruhjaya Tinggi British ke Tanah Melayu pada bulan Jun tahun 48. Darurat itu cuma tamat pada tahun 1960 yang diumumkan oleh Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Agong masa tu, tahun 31 Julai tahun 1960. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tahun 70-an, diisytiharkan sekali lagi. Kedua-dua darurat ini adalah kesan daripada serangan dan gangguan yang dibuat oleh golongan komunis ke Tanah Melayu dan ke Malaysia sesudah itu. Dan apa yang saya boleh linkkan dengan islah ini adalah apa? Kerana saya duk kaji dua-dua sejarah ni, saya melihat kedua-duanya ini, gelombang mereka ini, dia berlaku dalam tahun yang sama. Itu yang menyebabkan saya rasa tertarik untuk saya nak kongsi. Saya duk baca buku tadi tu, buku darurat. Buku ni darurat. Dia silau sikit darurat ni. Saya duk baca buku ni. Dan sebelum ni saya duk baca tentang islah. Kemudian saya duk fikir, sajalah kan rumah PKP ni sambil-sambil selesai buat kerja-kerja, kajian-kajian, penulisan-penulisan tu, duk baca-baca buku ni, saya rasa tahun dia macam mendekat, macam kena dengan antara dua link silau sana. Islah dengan darurat ini. Jadi menariklah kita dalam musim darurat sampai bulan 8 tu. Tak tahu apa nak jadi ni tuan-tuan. Tak tahu apa nak jadi ni. Sampai bulan 8. Tak tahulah, bila kita memikirkan tentang ekonomi Malaysia, kita susah hati. Saya sebutkan tadi dalam saya punya channel untuk Jurujal itu tentang kerisauan kita terhadap ekonomi Malaysia. Pelaburan makin tidak ada dan kebanyakan pelabur itu berhijrah ke negara-negara jiran kita. Saya akan ulas nanti satu hari nanti, mungkin esok atau lusa nanti, dah selepas selesai seri darurat nanti, saya akan ceritakan tentang Indonesia pada pandangan saya. Sebab daripada awal kalau tuan-tuan mengikuti kuliah saya merasakan, saya menyebut banyak kali, saya katakan Indonesia bakal menjadi kuasa dunia, kuasa ekonomi yang besar. Kita kena akuinya satu hari nanti. Mereka ada segala-galanya. Cuma masa belum ada pada mereka. Dan saya fikir ini adalah masa mereka. Saya nak bawa kita pulang balik ke dalam tahun 1920-an. Ketika itu Tanah Melayu ini, dalam era itu kemasukan buruh-buruh asing. Kemasukan buruh-buruh asing ke Tanah Melayu dalam tahun 19 awal lagi lah. Tapi dalam era 1920-an itu, kalau saya boleh bawakan cerita ni menurut kronologi, menurut catatan, menurut cerita ni. So, kemasukan buruh-buruh asing daripada India dan China masuk ke Tanah Melayu. So, dalam sekitar era itu, saya nak bawa tuan-tuan kepada satu zaman. Saya nak tarik tuan-tuan masuk ke dalam era 1920-an. Yang mana era itu adalah era pasca Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama tamat pada tahun 1919. Kemudian dalam tahun 1920 ini berlaku perubahan geopolitik dunia. So berlaku perubahan geopolitik dunia menyebabkan masyarakat dunia ketika itu teraba-raba, tercari-cari arah. So kemunculan beberapa kuasa macam fasis, macam sosialis, kemudian bangkit gerakan-gerakan, tersebarnya kekuatan di antara Perancis dengan British. Dan dalam era itu juga 1924 ranapnya Khilafah Uthmaniyah. Maka ketika itu masyarakat dunia ini mencari rentak. Orang Islam juga mencari rentak sebab ketika itu kita kehilangan khilafah kita. Kehilangan khilafah kita. Seperti mana yang saya sebutkan, beberapa tokoh keluar ke medan dalam tahun 1925 dan ke atas itu memikirkan gagasan-gagasan apakah platform baru untuk orang Islam bertapak dan bernaung. Ketika itu para politician di dunia Arab sedang bergaduh seperti mana yang ada di Malaysia sekarang, bergaduh. Mereka berganti-ganti bermusyawarah untuk pilih khilafah baru tapi tidak ditemui kerana injection
apa yang dibuat oleh British dan Perancis untuk memisahkan persempatan peta dalam khilafah Islam dalam perjanjian 1916 menyebabkan masing-masing mendapat negara dan masing-masing berebut untuk jadi khalifah. Akhirnya tidak ada jawapan, tidak sudah. So para pemimpin bertelingkah. So rakyat mula mencari arah. Ketika itulah terbit beberapa tokoh akademik, para ilmuwan, para agamawan seperti mana Al-Imam Hasanul Banna, Syekh Rashid Ridha yang mengasaskan gagasan idea tentang daulah Islamiah. So barulah mula berkembang. Tapi ketika itu kita tenggelam punca. Tapi nak katakan Islam sahaja pun tak boleh juga sebab masyarakat seluruh dunia pun tenggelam punca dalam era 1920-an ini. Saya nak bawa tuan-tuan dalam tahun 1920-an di tanah Melayu pula apa kesan dia. Bila jadi macam tu, orang-orang Cina yang datang daripada tanah besar Cina, mereka berpaut kepada fahaman komunis. Di tanah Melayu masih mengamalkan kerana kecintaan mereka kepada tanah besar mereka masih ada. So mereka mengamalkan di peringkat mereka ketika itu. Mengamalkan berdasarkan menggunakan segala modus operandi, segala knowledge, ideologi itu disalurkan melalui cawangan parti Kuomintang yang berada di tanah Melayu ketika itu. Sebab di tanah besar Cina masa tu, parti Kuomintang ini dia bekerjasama, dia tahaluf siasi dengan parti komunis Cina. Kita kena jelas macam tu. Parti Kuomintang, tempat komunis Malaysia, tanah Melayu ini berpaut dengan parti Kuomintang. Di Cina tu, parti Kuomintang ini menjalinkan hubungan dengan parti komunis Cina. Bukan Kuomintang itu sendiri komunis, tetapi dia berpakat dengan parti komunis Cina di tanah besar Cina. So menggunakan laluan mereka lah Cina-Cina di tanah Melayu ketika itu mengimani ideologi tersebut. So ideologi itu sukar untuk berkembang kepada orang Melayu masa tu sebab kerana dasar komunis itu yang tidak mempercayai Tuhan yang menyebabkan orang Melayu kurang berminat. Meskipun tentang kepercayaan kepada Tuhan itu boleh dibincangkan dengan lebih panjang dan lebar dalam sudut akademik, bukan semuanya komunis berpahaman begitu. Sebab dalam komunis ini banyak lagi pecahan mazhab dia. Tapi tak apalah, secara umumnya begitu. Kita kena bincang, kalau komunis ni kita kena bincang pembahagian yang tepat. Ideologi di sudut keagamaan, ideologi di sudut ekonomi. So dia tak boleh kita satukan macam tu. Okay? Sebab kalau kita satukan macam tu, kita akan tidak berlaku adil. Baik. So Melayu kurang berminat. Dan ketika itu bila ditanya kepada orang India yang bekerja di estate, orang India pun tak berminat. Dalam kajian Dr. Ho Hui Ling ini, ni tesis beliau di Universiti Malaya, menceritakan orang dalam kepala orang India masa tu tahun 1920-an, bagi mereka kami cuma mai ke tanah Melayu nak bekerja sebentar di estate. Kemudian kami nak kumpul kekayaan dan kami nak balik ke India. Itu dalam pemikiran orang India masa tu. So tidak ada minat untuk menceburi bidang politik, nak ambil tahu, tak mau. Kami semua main nak kerja dan nak balik. Polemik mula tercetus apabila selepas 1924, bila Uthmaniyah telah hancur, mulalah menerbitkan beberapa gerombolan Melayu, bukan gerombolan lah, beberapa orang Melayu untuk join komunis ini. Kerana kita kehilangan tampungan. Bila mana rakyat telah kecewa terhadap pemerintahan Islam, pemimpin Islam bergaduh, maka mereka mencari tampungan yang baru. Sebab tu kita sangat kena berhati-hati di dalam dunia hari ini, dalam pemerintahan kepemimpinan hari ini. Bila mana kita tidak menjaga amanah yang betul-betul, maka orang ramai, orang awam akan mencari tampungan yang baru. Itu sunnatullahnya dalam dunia hari ini. Bila mana, maaf saya sebut, golongan agamawan, para asatizah dan orang yang background dakwah ini tidak menjaga tutur kata, sikap dan sebagainya, akhlak dan sebagainya, dia akan menyebabkan orang akan mula lose respect dan mereka akan berhijrah kepada tampungan yang baru. Begitu yang berlaku. Itu dalam bidang itu. Dalam bidang politik juga sama. So bila orang mula sudah hilang respect, so orang akan cari tampungan yang baru. Dan tak mustahil orang akan cemui dengan pemimpin Melayu. Mereka satu hari nanti akan meninggalkan parti-parti Melayu, pemimpin Melayu yang tidak habis-habis bertelingkah ini. Mereka akan berhijrah kepada parti-parti lain yang tidak berteraskan kaum. Ini saya rasa sudah pun berlaku sekarang, cuma belum dahsyat lagi.
So one day dia akan berkembang. Percaya cakap saya. Kalau boleh simpan video ni, tengok nanti. So masyarakat begitu. Satu. Dan sekarang ni minat terhadap pengetahuan politik itu tidak ada lagi. Kalau kami ada pelajar-pelajar di sekolah menengah, tingkatan, cuba tanya tentang pengetahuan am, tentang menteri-menteri, tentang parlimen, tentang DUN. Bukan politik, tapi pengetahuan am. Mereka tidak tahu. Saya baru ni sembang dengan Fadil Ustaz Mutalib, guru saya pergi ziarah dah. Kami sembang tentang ni. Dia kata, Ustaz tanya anak-anak murid sekolah menengah ni, siapa Zahid Hamidi? Tak kenal. Tak kenal. Kan? Bukan nak kena-kenal dia tu sebagai Zahid Hamidi, tapi bermaksud at least pengetahuan am tu kita tak tahu. So anak-anak muda sekarang telah beralih kepada platform yang baru. Bila dah temui dengan pergaduhan ini, mereka telah berhijrah ke TikTok. Maksud saya macam tu lah. Tak ada pergaduhan, melawak, dalam tu ada hiburan, ada menyanyi, ada support aku. Maka mereka mula meninggalkan. Yang menyedihkan kita, yang meninggalkan itu adalah anak-anak bangsa kita. Sebab tapi bangsa lain makin minat terhadap politik. So kita khawatir satu hari nanti. Sebab tu kita kena jaga. Ya? Sebab tu kita kena jaga. Saya memang tak suka orang politik, tapi kesedaran politik itu kita masih baca dan kita mengikuti perkembangan mereka. Memang berlaku. No? Tak mustahil tuan-tuan. Satu hari nanti orang dah semua, orang akan tinggalkan mereka. Baik. So saya akan pergi ke poin itu lagi. Saya tak tahu bateri dan insyaAllah doakan. Dalam benda yang macam sekarang ni, saya nak bagi bahasa mudah, berlaku dalam tahun 1924, bila terkuburnya Uthmaniyah dan para pemimpin Arab bergaduh, orang sudah meninggalkan politik, tak ambil tahu. So kegelapan itu berlaku. Sudah mula ada orang berhijrah kepada tampungan yang lain, seperti mana saya sebut tadi, komunis dan sebagainya. Yalah, zaman tu belum ada TikTok. Anak-anak muda mungkin kepada benda yang lain, tapi era itulah berlakunya kebangkitan Islam. Gerakan Pan-Islamism di Mesir, bangkit tokoh-tokoh yang kaum muda disebutkan pasal kaum muda. Tapi bila kita bincang tentang kaum muda ni, saya fikir kita jangan bawa wacana kaum muda itu kepada perbincangan benda-benda khilaf ni. Saya tak mau jadi bergaduh kat sini lagi. Saya tak mau perbincangan tentang Wahabi semua ni. Itu kita cerita dalam pentah yang lain. Tapi ini pentah politik, pentah sejarah ni saya nak bincang wacana kaum muda di sudut perspektif politik ini. Okay, memang gerakan islah ni berlaku. Islah ni apa? Sekali dia rubai lah. Salaha yusalihu islahan. Bukan. Dia rubai yang wazan yang ketiga tu kan, yang macam Islam tu kan. Salama yusalimu tu kan, Islaman. So salaha yusalihu islahan, kan? Dia fi'il rubai wazan yang ketiga, islah. Tajdid dia wazan yang pertama. Jadida yujadidu tajdidan. Tapi benda yang sama lah, bermaksud pembaharuan, pengislahan. Maksud dalam era itu berlaku islah. Dalam nak mengawal kelompok ini, untuk nak bagi orang kata apa, satu tampungan, usaha nak bagi ada tampung, bagi orang-orang Islam, anak muda ini ada tempat berpaut. So antara gerakan islah yang awal, saya boleh katakan Ikhwanul Muslimin yang ditubuhkan dalam tahun 1928. So itu antara gerakan islah juga. Nak memberi tampungan bila orang dah cemuih dengan orang politik ini. So kemana kita nak berpaut? Di situ ada. Okay, dalam era itu, islah ini sentiasa ada untuk mengimbangi zaman kelam ini. Dan juga disebutkan sebagai yang saya sebut darurat tadi. Baik, saya nak beralih kepada 1920-an tadi. So bila komunis mula mendapat tempat sedikit di tanah Melayu. Namun dalam tahun 1927, penyatuan Perikatan Nasional antara Kuomintang dengan Parti Komunis Cina itu berpecah. Mereka bergaduh. Tuan-tuan boleh baca sejarah tentang Civil War dekat China 1927. Mereka bergaduh. Teruk tuan-tuan bergaduhnya. Tuan-tuan tengok di internet, di YouTube ada Discovery Channel history bincang tentang Civil War dekat China tahun 1927. Tembak kepala di tengah khalayak dan sebagainya, peperangan habis-habisan, semelih orang komunis dekat China. So perpecahan Parti Kuomintang dengan Parti Komunis Cina berlaku dekat tanah besar Cina. Di sana itu. So jadi orang komunis di tanah Melayu ini kehilangan tapak sebab Kuomintang tak mau dah salurkan ideologi komunis ni sebab mereka dah bergaduh dengan komunis di China tahun 27. Masa ketika itulah komunis mencari rentak yang baru. So mencari rentak yang baru, mereka masa tu ada Komitan, Komunis International. Mereka menubuhkan satu parti yang baru disebut sebagai Parti Komunis Nanyang.
untuk menyalurkan segala ideologi itu sebagai menggantikan Kuomintang dekat dekat tanah Melayu ini. Tapi masa tu tak begitu mendapat pengaruh sangat. Tak begitu mendapat pengaruh sangat sampai Parti Komunis Nanyang PKN telah dibubarkan. Tepat 30 April 1930 Parti Komunis Malaya terbina. Itu permulaan sejarah dia tu. Sebagai menggantikan Parti Komunis Nanyang. So bila Parti Komunis Malaya terbina, so dia mula menarik pengaruh orang Melayu. Dia mula menarik orang Melayu. Macam mana mereka menarik orang Melayu ni penting. Ini seronok nak cerita. So membentuk Parti Komunis Malaya 30 April 1930. So tuan-tuan, ini mungkin berkaitan dengan kita sikit ni. Okay? Dalam era ni gerakan Islah berkembang, berjalan. Ada tokoh-tokoh yang macam Syed Al-Hadi semua tu. Ada. Sekejap kita akan tengok bagaimana gerakan Islah ni boleh bersatu dengan PKM pula nanti tahun 40-an. Okay, 1930 terbentuknya PKM. So macam mana ini kebijaksanaan PKM peringkat awal ni? Sebab apa saya kata bijak? Sebab dia nak masuk ke semua kaum. Apa yang PKM buat? Ini tuan-tuan boleh ambil pengajaran untuk dunia hari ni. Apa yang PKM buat? Nak memulihkan pengaruh dia balik. Okay? Macam mana dia nak buat? Dia fikir apakah common interest antara kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India yang boleh kita tambat hati mereka. Ini yang PKM fikir masa tu. Tahun 30-an. So, apa yang PKM nampak adalah masa tu adalah isu ekonomi. Contohnya kan dalam dunia masa tu ada the Great Depression kan. Kekalutan ekonomi dunia masa tu. So, ekonomi jatuh. Dan masa tu British di Tanah Melayu juga. Dengan dasar kapitalis mereka, kontrol orang, mengerah orang kerja teruk-teruk, gaji sikit, mereka kaya. So, PKM nampak ini adalah benda yang dapat menyatukan Melayu, Cina dan India duduk bawah kita. So, PKM mula menusuk masuk dalam gerakan-gerakan buruh. Masuk ke tempat-tempat orang-orang kerja-kerja ni, dalam bahasa dia macam hasut lah. Meniupkan kesedaran mereka dan sebagainya untuk fight dengan golongan kapitalis. Ialah sebab dasar mereka sosialis. Untuk minta gaji yang lebih, untuk minta kebajikan yang lebih dan sebagainya. Dan kalau saya boleh catatkan dalam fakta sejarahnya, dalam tahun 1934 ketika itu di Pulau Pinang, para driver lori Pulau Pinang, di Pulau Pinang masa tu 1934, 10 September ataupun 11 September tak ingat, tapi tahun 34, yang mana driver lori di Pulau Pinang berbangsa Cina semua pakat stop bawa lori, mogok hari tu, lori tak mau jalan sebab kadar upah mereka satu trip 6 kupang telah diturunkan oleh British kepada 5 kupang, 50 sen. Daripada 60 sen turun 50 sen. Maka datang PKM cucuk lah. Bahasa muda kata cucuk. Macam mana ni hampa buat kerja teruk-teruk. British dapat untung banyak-banyak. Gaji hampa dia potong lagi kat atas. So, dengan hasutan PKM itu, driver lori berbangsa Cina di Pulau Pinang stop. Tak mau bawa lori hari tu. Sampai British kena turun, bincang-bincang semula dan naik balik harga upah mereka. Tukang jahit di Kuala Lumpur. Tukang kasut di Kuala Lumpur. Tukang-tukang rotan, yang pekerja estate yang buat rotan di Kelang, di Rompin juga boykot, tak mau datang kerja. Buruh di Paguh, mereka siap pi stesen polis di Paguh untuk tuntut makanan dan tuntut duit dan sebagainya. So kesatuan pekerja ni kuat tuan-tuan masa tu. Nampak tuan-tuan bagaimana mereka boleh menusuk masuk, mengambil kesempatan. Apakah common interest antara ketiga-tiga bangsa ini? Maka isu pekerjaan, isu ekonomi. So, sebab tu, ekonomi sekarang ni satu benda yang sangat crucial, yang sangat penting. Di dalam perbincangan sustainability sesebuah negara itu, perbincangan tentang ekonomi penting. Yes, union. Terima kasih, Amirul Zaimi. So, union ini penting. Kesatuan ini penting. Saya baru bincang ni dengan Ustaz Mutalib tentang kita perlu buat satu union dalam kalangan asatizah. Para penceramah ini, kena ada satu union yang kuat. Mungkin dalam bulan depan kita akan duduk bincang pasal meja bulat dengan para asatizah ni, kita nak membentuk satu union. Tuan-tuan doakan agar jadi kuat, agar suara didengari dan sebagainya, agar boleh deal dengan orang macam insurans dan sebagainya. Jadi nanti tidak ada isu kalau ustaz sakit kita nak kena collect duit ramai-ramai kan. Ustaz, saya bila kita ada union kita kuat. Okay? Baik. So union. So mereka ini berkembang. Tahun 30-an mereka mula mendapat rentaknya. Okay. Dan
masa tu Melayu ada, tapi yes, mereka mengikuti cadangan PKM, tetapi untuk masuk dalam PKM belum lagi. Ya, belum lagi. Sampai tahun 1937. Saya cerita ikut timeline. Sampai tahun 1937, di China berlaku peperangan antara Jepun dengan China. 1937 Jepun menyerang China. So, bila berlaku peperangan tersebut, orang-orang Cina yang berada di tanah Melayu ini, yang kasih dan sayang mereka tertumpah di tanah besar mereka, mereka menjadi sangat marah kepada orang Jepun. So, dasar yang mereka buat dalam tahun 1937 above adalah dasar anti-Jepun. Sangat anti-Jepun. Orang akan bertanya, pasal apa dia pernah anti-Jepun tahun 37 di tanah Melayu, sedangkan Jepun belum masuk tanah Melayu lagi zaman tu. Betul. Jepun belum masuk. Tetapi orang-orang Jepun dah ada di tanah Melayu sebagai businessman, sebagai pelabur, sebagai peniaga, memang dah ada. Sebagai peternak dah ada. So, masa ini barang-barang Jepun dah masuk ke tanah Melayu. So, orang-orang Cina ketika ini sangat membenci Jepun meskipun tentera Jepun belum datang ke tanah Melayu. Mereka benci sebab Jepun serang nenek moyang mereka di tanah besar Cina. So, mereka membuat beberapa serangan. Saya bagi contoh. Ini contoh ni dalam tesis tau, bukan contoh dalam blog tau. Ini dalam catatan yang digazetkan sebagai disertasi di Universiti Malaya. Contoh peristiwa yang berlaku, satu orang anti Cina di Melaka yang masuk ke kedai seorang anti India di Melaka. Bila keluar, geng-geng Cina ni pergi spot check dalam beg plastik dia, tengok barang apa yang dia beli. Ada barang made in Japan, maka mereka ambil tar yang panas, dia tuang atas kepala anti Cina tu. Kerana bagi mereka pengkhianatan. Itu Cina punya perangai zaman tu. Pengkhianatan sebab support barang Jepun. Itu yang berlaku di Melaka. Yang berlaku di Pulau Pinang sebelah bagi contoh, mereka pernah mengebom, tapi bom buatan sendirilah, tak sampai meletup gila-gila lah kan. Mungkin molotov macam tu lah. Bom satu panggung wayang opera Cina, yang mana mereka marah sebab pelakon yang terlibat dalam opera itu, ada di antara mereka di tanah besar Cina itu, mereka menyokong Cina yang pro Jepun di sana. So ada pelakon yang pro Jepun. So depa marah dengan tayangan itu, dengan orang apa pertunjukan itu, maka depa baling bom masuk dalam panggung wayang tersebut sehingga menyebabkan satu orang Amoy Cina mati. Ini sejarah yang berlaku dalam tahun 39 yang tu. Kemudian di Cameron Highland, satu orang Jepun yang nak balik ke Jepun, dia ini seorang penternak babi di Cameron Highland. So bila dia nak balik ke Jepun, babi-babi dia itu dia jual kepada satu orang Cina di Cameron Highland. Bila geng-geng Cina PKM dapat tahu yang Cina ini support beli babi daripada orang Jepun itu, maka mereka pergi dekat Cina tersebut, ugut dia, perah dia, minta dia jual semula babi tu. Bekas orang Jepun pun tak mau. Sampai terus tu. Dan bila dijual sebagai denda, duit jualan babi tersebut masuk dalam tabung PKM. Dan orang itu kena ikut. Yang saya cerita ni tuan-tuan, bukan saya cerita ni daripada blog, cerita daripada mulut orang, cerita saya ambil daripada Sembang Kedai Kopi. Saya ambil dalam catatan disertasi ilmiah di Gazette kan, Universiti Malaya. Bukan cerita-cerita yang kita reka saja, bukan. Ada cerita yang factual. Ya? Sampai tahap tu. Maka tuan-tuan, masa tu orang-orang Melayu, orang-orang Cina, orang India dah mula rasa macam tak seronok dengan PKM ni. Sebab masa awal 30-an awak bawa isu-isu buruh, awak bawa isu-isu pekerja. So kami boleh ikut hampa. Kami boleh ikut awak. Tapi bila datang pasca 37, awak bercakap tentang Jepun. Jepun mana ada tanah Melayu? Orang dah mula rasa macam apa ni? So isu dia macam tu tuan-tuan. So orang dah mula rasa macam, hang bercakap pasal apa ni? Benda tak nampak depan mata. Ini benda yang sama sedang orang alami sekarang ni. Krisis orang yang bercakap tentang benda yang terlalu over, terlalu macam apa dia ni, tak nampak ni, macam tu. Okay? Dan tuan-tuan, masa ni PKM ada sedikit masalah. Tuan-tuan kena dengar poin ni betul-betul ya. Dalam tahun 1938, kalau saya silap tahun 39, antara dua tu lah, berlaku satu benda yang disebut sebagai Soviet German Pact.
Soviet German Pact. Benda yang sama berlaku di tanah Arab. Ada Baghdad Pact. Itu tuan-tuan boleh ikuti kuliah saya yang geopolitik Islam tu, saya cerita pasal tu. Tapi benda yang sama berlaku, tapi di Eropah berlaku disebut sebagai Soviet German Pact, PACT, Pakatan Soviet dan Jerman. Kalau siapa yang ada laptop 2 ke, handset 2 ke, boleh Google tahun bila Soviet German Pact situ. Tak silap saya tahun 38 ataupun 39, antara dua tu lah. Okay. So bila berlaku Soviet German Pact ini tuan-tuan kena dengar betul-betul ya. Soviet German Pact ini adalah gabungan geng-geng sosialis Soviet dengan geng-geng Jerman. Jerman ini kuasa fasis masa tu, disebut sebagai fasis. Fasis dengan sosialis masa tu ada pakatan. Walaupun dasar mereka tak sama, satu fasis satu sosialis, tetapi mereka ada penggabungan. Ini kesan kita nak tengok ni. Dasar lain-lain tapi masuk dalam satu perikatan. Apa kesan dia? So dalam kuasa fasis Soviet ialah Rusia dan geng-geng komunis bersatu dengan Jerman, iaitu kuasa fasis, yang di dalam kuasa fasis ini ada Jerman, ada Itali dan ada Jepun. 3. Ada Jerman, ada Itali dan ada Jepun. Saya ulang ada Jerman, ada Itali, ada Jepun. So bila bergabung dengan sosialis Rusia, sosialis bergabung dengan komunis yang bermaksud secara tak langsung Jepun ini pun terlibat dalam penggabungan dengan komunis. So apa ertinya komunis untuk memusuhi Jepun? Sebab Jepun telah pun join mereka. Itu nampak? Nampak tak? Jadi gimana? Jepun telah pun bersatu dengan Soviet dalam Soviet German Pact ini tahun 39 itu. So bila jadi macam tu, Komunis International mengeluarkan arahan kepada PKM di tanah Melayu agar stop. Jangan dah kempen anti-Jepun. Jangan kempen anti-Jepun dah. Sebab kita dah kawan dengan Jepun. Nampak tak macam politik Malaysia sikit benda ni? So, akar umbi tak boleh terima. Akar umbi tak boleh terima lah. Kami duk lawan dia berapa tahun, hampa suruh kami lawan dengan dia. Tiba-tiba hampa lompat parti pergi gabung dengan dia. Tiba-tiba hampa suruh kami salam cium tangan dia. Mana boleh terima? Nampak? Akar umbi tak boleh terima. Ketua-ketua cawangan, ketua-ketua bahagian tak. Jadi malu lah. Kan? Tak nampak macam Malaysia sikit. Aku rekam tu. Kita tak nampak tak? Jadi akar umbi tak boleh terima. Kami duk kempen orang lawan Jepun. Kami pergi sanggup baling tuang tar panah atas satu makcik Cina. Kami bom opera Cina. Kami bergaduh dengan Cina di Kementerian Halin pasal kes babi pasal lawan dengan Jepun. Tiba-tiba komiten pembucuk pimpinan hantar arahan jangan bergaduh dengan Jepun. Kita kena berbaik dengan Jepun sebab Jepun dah jadi kita punya alliance sekarang. Kita punya pakatan sekarang. Jam akar umbi. Masa tu tuan-tuan, orang-orang Cina dalam BKM ini marah dan mula keluar daripada BKM. Rasa macam dipermainkan oleh orang atasan. Tapi saya takut lagi orang nak pakai saya punya point ni untuk pasang kat mana-mana parti politik. Saya pula kena. Tak apalah pipik kat orang lah. Jadi bila jadi macam tu, mula dah ada pemboikotan terhadap PKM ini. Dah ada dah. Orang yang tak setuju dah. Pasal kami rasa macam kami ni dicatur oleh orang atas ni. Dan masa tu tuan-tuan, jadi buntu Ustaz. Jadi buntu Ustaz. Sampailah dalam tahun 41 betul, 41 bila mana Jerman memutuskan kerjasama tersebut. Bila mana kerjasama politik itu terbatal apabila kerjasama politik itu jadi terbatal apabila pada dalam tahun 41 Jerman menyerang Soviet, menyerang Rusia punya kerajaan. So secara tak langsung Soviet German Pact itu yang dibuat dalam tahun 39 itu terbatal. So dia cuma bertahan dalam berapa tahun? 39 sampai 41. 2 tahun sahaja. 2 tahun sahaja. Bertahan itulah bila dasar tak sama, cuba duduk juga untuk kepentingan politik. Jadi akhirnya berpecah. Tahun 41 berpecahlah mereka apabila Jerman menyerang kerajaan komunis di Soviet. So bila berpecah, PKM kembali bernafas. Okay, so kita boleh kembali semula kepada dasar kita, anti-Jepun balik. Nampak tuan-tuan? Dia anti-Jepun, pro-Jepun, anti-Jepun balik. Itulah bagaimana akar umbi dicatur di bawah ini.
Okay. So dalam tahun 41 kembali kepada dasar anti-Jepun. Okay. Dan pada bulan Disember, saya tak ingat dengan tepat tarikhnya, pada bulan Disember, tuan-tuan yang ada Google boleh Google berapa bulan secara tepat. Tapi saya ingat saya bulan Disember tahun 41. Berapa bulan lah. Tapi Disember tahun 41, Jepun mendarat di tanah Melayu. So, bila Jepun mendarat di tanah Melayu, sebenarnya saya boleh katakan, saya boleh simpulkan beginilah. Seolah-olah dia mesti satu rahmat. Dia ibarat satu rahmat kepada PKM. Sebab PKM boleh claim, ni lah selama ni kami duk habang kat hampa ni. Nindia duk main dah Jepun ni. Duk habang apa lama dah ni. Yang kami duk habang Jepun. Nindia duk main dah. Baru dah point. Selama ni orang Melayu, orang tanah Melayu ni tak nampak dah sembang apa Jepun tak nampak dah di sana. Lah ni bila Jepun main bertapak di tanah Melayu dengan tentera dia pada tahun 41. Pada tahun 41, maka menyebabkan PKM seolah-olah ada nafas yang baru. Sebab PKM boleh kata, Nindia. Terus PKM cakap Penang. Nindia duk main dah. Kami duk kata dah Jepun ni ganas dan semua. Nindia duk main dah. Maka bila Jepun main, dengan keganasan yang ada pada Jepun, masa bila okay. So 41 Jepun masuk dengan tuan-tuan tahulah Jepun dengan ganas dan sebagainya tu yang mereka buat tu kan. So masa ni dengar pula ada orang British dengar. So British rasa macam ancaman Jepun ni dahsyat. Sebab Jepun ni dia dengan keberanian kamikaze yang ada pada dia itu masuk dengan sangat dahsyat. Walaupun ada perbincangan lain tentang Jepun itu, ada beberapa tempat menyebutkan kepada saya Jepun itu tak jahat, baik. Saya pernah dengar orang tonton sendiri sembang sumber premier dia hidup zaman Jepun, dia berkata okey Jepun baik. So mungkin ada beberapa tempat lah kot. Okay, baik. Okay, tak apalah, tapi kita bincang secara umum yang dulu bila Jepun masuk. So masa ni PKM hantar surat dekat komunis untuk kita kena bekerjasama. Tahluf siasi ya ni. Kena ada perikatan international lah ni antara PKM dengan British. Sedangkan selama ni PKM lawan British lah. Bila duk sembang pasal buruh-buruh tu kan. Dan British pun memang berbulu lah dengan PKM kan. Selama ni hampa tu hasut rakyat suruh lawan dengan kami. Hampa tu hasut pekerja suruh lawan dengan kami, suruh tuntut gaji tinggi. Bos semua tiba-tiba berkawan pula dengan kami kan. British sound bahasa Penang tu kan. Pasal PKM tiba-tiba hantar surat nak berkawan dengan British. PKM kata kita sedang menghadapi our common enemy sekarang. British nak mempertahankan kedudukan di tanah Melayu. PKM nak mempertahankan kedudukan di tanah Melayu. Bila Jepun datang, so kita kena lupakan sengketa kita sebentar dan kita kena menghadapi our common enemy bersama. Ini PKM hantar surat. So PKM hantar surat dekat British untuk minta agar kerjasama itu berlaku. So sebenarnya surat tu dihantar awal lagi tahun 40. Tapi British tolak. Tahun 41 bila Jepun masuk, baru British merasakan yes kita perlukan bantuan daripada PKM. Dalam bulan Ogos tahun 41, termeterailah perjanjian pertama persetujuan untuk British melatih rekrut anak-anak muda dalam kalangan parti PKM ini yang dilatih dekat disebut sebagai Camp 101 STS, Special Training School 101 dekat Singapura. Secara tepatnya saya tak tahu di mana. Saya pernah baca kata dekat Jurong ke apa tau. Tapi di Singapura lah. Camp 101 STS, Special Training School. Dalam beberapa ribu orang first batch yang dilatih oleh tentera British untuk berlatih basic ketenteraan, basic warfare, dibekalkan senjata, makanan, intelligence. Dilatih mereka itu dengan asas-asas peperangan lah. So first batch inilah yang keluar membentuk Force 136 yang akhirnya pada tahun 42 membentuk Bintang 3 MPAJA, Malayan People Anti-Japanese Army. So masa tu tuan-tuan, ini kita kena akui jugalah. Okay, walaupun benda ni kita kena akui juga. Saya tengok dalam History Channel, memang orang British balik. Walaupun bukan semua, tapi most of British, mereka balik. Mereka lari. Pulang ke British. Mereka tak sanggup menghadapi Jepun. Mereka tinggalkan senjata dan kelengkapan kepada MPAJA untuk berjuang lawan Jepun. Mereka cunggit. Cunggit, orang Penang kata cunggit lah. Orang KL kata
Tuang lah. Tuang pun bini juga. Balik. Cunggit lah kan. Bukan semua. Antara yang tinggal dekat tanah Melayu masa tu, Captain Holiday. Gemak Saja Hasan tu kan. Captain Holiday ada lagi. Dia tak balik holiday. Dia duduk standby lagi dengan P. Ramlee. Tapi yang lain ni balik. Balik tuan-tuan. Yang duk kata kita punya kerajaan tu, bila mai musibah je pun mai dia lari. Cerita dia lari. Dia lari, tinggal lah Captain Holiday berjuang dengan Saja Hasan. Kan? Tuan-tuan, tapi bukan semua. Tak apalah dia balik. So MPAJA ni berjuang. PKM memecahkan kepada dua. Satu MPAJA, satu MPAJU. MPAJA adalah Malayan People Anti-Japanese Army yang berjuang dalam hutan. Satu lagi Malayan People Anti-Japanese Union yang berjuang dekat bandar-bandar. So mereka ini berhadapan dengan Jepun sendirian. Dengan beberapa sakit-baki British yang tak balik. Tapi mostly balik. So apalah, mereka berjuang lawan sebagainya. Dan masa itu PKM mendapat tempat di hati rakyat. Tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira India. Ini faktanya zaman tersebut. Ini faktanya zaman tersebut. So UMNO tak ada lagi zaman ni. UMNO masa ni kita akan cerita nanti lagi. Kita nak publish perjuangan awal ni dulu. So dalam tahun 45, kalau saya salah betulkan saya, dalam tahun 45 berlaku pengeboman Hiroshima Nagasaki. Maka Jepun surrender. Bila Jepun surrender, mereka mengarahkan tentera mereka di seluruh dunia untuk balik. Okey, untuk balik. Dan benda itu Jepun kena mendatangani satu perjanjian kan, yang sampai sekarang Jepun tak boleh perang tu. Tu orang kalau belajar politik antarabangsa dia tahu benda tu. So bila 45 itu Jepun menyerah. Dalam bulan Ogos tahun 45 Jepun balik. Tera nak sampai September. Bila 45 Jepun balik, Ogos 45 Jepun balik, tera British nak sampai dia makan masa 14 hari, 2 minggu. So dalam tempoh itulah komunis ini menunjukkan taringnya. Bila Jepun dah tak ada, British pun tak main. So sangat dahsyat. Mereka mula menunjukkan warna sebenar mereka. Mereka berlaku pembunuhan terhadap orang Cina di pekan-pekan, pembunuhan terhadap orang Melayu di kampung-kampung, dan pembunuhan terhadap India di estate-estate. Fakta sebenarnya mereka tidak membunuh orang Melayu. Mereka membunuh ketiga-tiga bangsa. Okey. Namun oleh kerana majoriti mereka itu adalah bangsa Cina, menyebabkan dalam era tahun 45 dan ke atas itu berlaku rusuhan kaum besar-besaran. Zaman inilah yang keluar cerita Sungai Manik tu. Zaman itu pergaduhan terbesar berlaku antaranya di Rompin, di Sungai Manik, di Batu Kikir, di Johor, di yang besar lah ni. Ini antara tempat yang besar berlaku pergaduhan itu. Yang kata geng Sungai Manik tu bermula zaman ni lagi. Dan zaman itu berlaku ketegangan kaum besar-besaran. Itu yang masa tu di mana-mana pun berlaku pertumpahan darah kerana perkauman. Sedangkan yang bersengketa itu adalah orang-orang yang terlibat dalam politik dan ketenteraan masa tu. Cerita dia macam ni, orang PAJA ni pi cari balik mana dia kempetai Jepun. Orang yang duk bantu Jepun sebelum ni tu, mereka pergi cari dan mereka bunuh. Ada dalam kalangan mereka itu orang India, ada dalam kalangan mereka itu orang Melayu, dan ada kalangan mereka itu orang Cina. So membangkitkan kemarahan Melayu bila ada mereka ni bunuh Melayu. So berlaku ketegangan kaum, di mana-mana ada mayat. Permusuhan antara Melayu dengan Cina masa tu. Okey, berlaku sangat dahsyat masa tu. Sampailah bila British balik, British tawarkan pengampunan dan sebagainya. Akhirnya ada yang ikut 6,800 orang komunis yang menyerah. Bila mana British tawarkan pengampunan tanpa dihukum, dapat duit RM350 dan dapat beras seorang sepaket, dan ditawarkan pekerjaan di publicity dekat George Street. Lepas tu British akan janjikan kerja kepada penganah komunis ni. So itu tawarannya dalam tahun 48. So siapa yang setuju, angguk kepala, keluar daripada hutan. So 6,800 orang setuju. So mereka keluar daripada komunis. Tapi sakit baki itu masih ada. Okay, sampai masa tu Sir Edward Gen bulan Jun tahun 48 mengisytiharkan darurat. Okay. Jadi komunis masa tu 6,800 orang keluar untuk surrender dan serah diri lah. Okay. Dan jadi rakyat biasa untuk move on. Jadi rakyat biasa. Dan
MPAJA diharamkan. Setelah peristiwa itu, setelah peristiwa pengampunan itu, maka berlaku perbincangan antara British dengan PKM. Perbincangan semula, apa kita nak buat sekarang? Maka British minta bagi balik senjata dan serah diri, kami tak akan hukum. Okay, British kata kat PKM. Dan British setuju untuk iktiraf PKM sebagai parti politik di tanah Melayu, tetapi dengan syarat MPAJA harus dibubarkan dan diharamkan. So, siapa yang nak serah diri dulu cepat-cepat, kami takkan hukum. Siapa yang terus nak stay di lautan, kami akan bunuh dan kami akan bunuh. Itu perjanjian asalnya tahun 48-49. Maka bila setuju macam tu, setujulah. Maka PKM on, British on. So, bermulalah pendamaian. Okay? Tetapi saki baki komunis itu masih ada di hutan. Yang kerah ni. Tapi PKM dah mula menyusun rentak ikut cara politik. Tapi saki baki mereka yang di hutan, yang syadid, yang kerah masih ada di hutan. Jadi PKM berjuang ikut jalan politik, jalan demokrasi. Komunis yang tak mau surrender tu duduklah hutan lagi. Dan masa tu berlaku pertelingkahan antara golongan komunis yang kerah di hutan itu, Bintang 3, dengan PKM yang mengikut dasar politik ini. Mereka sama-sama mereka pun bergaduh juga. Sebab tak setuju dengan PKM, pucuk pimpinan ni yang setuju untuk berdamai dengan British. Okay? Baik. Cimping ni dia setiausaha. Dia yang bunuh Henry Geni. Tapi dia juga dapat jawatan, dapat pangkat Sir oleh kerajaan British sebab lawan dengan Jepun kan. Dia dapat Sir dan dia juga bunuh British Henry Geni di on the way nak balik ke Bukit Fraser tahun 50 berapa tu saya ingat. Okey, baik. Saya sambung So bila PKM telah diiktiraf sebagai wadah politik di tanah Melayu, era itu kalau saya boleh sebutkan dalam tahun pasca tahun 48, 49, 50 ni. So apa yang PKM buat ni? Yang ni tentu akan dengar betul-betul ya. Apa yang PKM buat? Sebab tu saya ni dengan PKM ni saya ada sedikit kepercayaan. Saya tak anti PKM ni. Cuma gerakan Bintang 3 MPAJ itu saya memang anti lah. Tapi PKM atas wadah ni ada benda yang saya agak setuju. Tak apalah, tentu jangan kata saya komunis pula. Ada benda yang agak setuju, bukan semua, agak setuju. Okay? Iaitu bila mana mereka ini membuat gabungan, ini penting lah, membuat gabungan dengan gerakan-gerakan haluan kiri ni. Macam Angkatan Wanita Sedar, Angkatan Pemuda Insaf, Awas, API, Kesedar di Kedah, kemudian Pusat Tenaga Rakyat Putra. Masa tu bergabung dengan semua parti-parti haluan kiri ni. MIC juga ada masa tu. Tapi bukan MIC sekarang ni. Okay? Kemudian Hizbul Muslimin juga terlibat, Ustaz Abu Bakar Bakir, yang bergabung dengan PKM masa tu. Dan juga PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Malaya, juga terlibat zaman itu. So gerakan ini yang disebut sebagai yes, betul, Tuan Muhyiddin Helmi, PKMM. So mereka ini bergabung, yang dilabel kemudiannya sebagai haluan kiri, yang saya tak apa setuju lah. Tapi mereka ini bergabung peringkat awal membentuk AMCJA dengan Putra. AMCJA ni All Malayan Council Joint Action, bergabung dengan Pusat Tenaga Rakyat Putra. So gerakan awal ini, API, Awas, Sedar, Putra, MIC, Hizbul Muslimin, PKMM, PKM. So mereka ini adalah wadah yang paling awal sebelum UMNO, sebagai lebih tepat Dr. Muhyiddin Helmi, yang mengusulkan idea merdeka. Depa ni Dr. Muhyiddin Helmi. Okay? Sebab tu saya rasa saya sebut tadi, ada benda yang depa ni buat betul lah kan, di sudut perjuangan kemerdekaan itu. UMNO belum sebut tentang merdeka lagi zaman tu. Itu yang kita kena hati-hati ni. Tak apalah orang nak marah-marah lah, ni sejarahnya. Okay? So yang bersusah payah bertempur ini mereka ini peringkat awalnya. Ya, tapi yalah, lama kelamaan tahun 49, bila mana gerakan itu terlalu dahsyat, meniup kebangkitan rakyat yang sangat dahsyat, maka akhirnya mereka diharamkan dan dilabel sebagai haluan kiri. Itu yang berlaku. Okay? Kemudian dalam tahun 55 berlaku pilihan raya. Sekali lah Mak Bustamam semua tu. Okay?
Tapi yalah, dalam kalangan mereka juga ada yang keluar masuk masuk dalam UMNO, dan UMNO juga tak salah. UMNO juga baik zaman itu. Pimpinan Tengku, kita tak katakan UMNO salah, UMNO okey, cuma UMNO bukan yang paling awal. Okey, itu poin saya. UMNO bukan yang paling awal. Yang menggagaskan tentang kemerdekaan yang awal adalah Dr. Muhyiddin Hilmi. So, tak apalah. Poin saya adalah tahun 49 dia diharamkan. PKM masih berkeras meskipun diharamkan. Tahun 55 persiapan untuk bila tahun 48 itu, 49 itu dah tertubuh Persekutuan Tanah Melayu semua tu, orang ni pun dah slow tapi PKM masih keras. Kemudian ada beberapa orang bedah haluan kiri dah join masuk dalam perikatan, membentuk perikatan masa tu, apa nama ni yang kita boleh sebut dengan nama Parlimen Bukit Gantang apa semua tu. Maka pi rombongan dan sebagainya itulah. Tapi sebelum tu lagi, dalam tahun 55 berlaku pilihan raya pertama kan, tahun 55. So kemenangan kepada Perikatan Nasional, kemenangan kepada Perikatan pimpinan Tengku Abdul Rahman masa tu, dan rakyat Melayu pun dah boleh nampak okey lah, asalkan ada penyatuan, okey, ada MIC, ada MCA semua tu. Maka dalam tahun itu 55 Jinping hantar surat kepada Tengku Abdul Rahman untuk berunding, tapi ditolak oleh Tengku. Kemudian sebab Jinping minta agar bagilah nafas kepada PKM menjadi parti, kalau tak boleh jadi nak terjadi parti lah, tapi ditolak sebab Tengku dah baca dah game yang PKM buat dengan British tu. Kemudian berlaku dengan baling juga, tak sampai tak capai kata-kata putus lah. Okay? Sampai tahun 55-57 kita dah merdeka, maka orang Cina pun ramai dah move on, dah ramai masuk MCA untuk sokong Tun Tan Cheng Lock. Dan itulah yang berlaku, marahlah Malaysia ni, tanah Melayu ni, sampai tahun 70-an kembali pula penganah-penganah ni mengganas semula. Tuan-tuan bacalah sejarah tahun 70-an, bila mana mereka bunuh Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim tahun 75. Mereka bunuh timbalan penguasa polis di Kuala Lumpur, Cina, satu orang Cina saya tak ingat. Ketua Polis Perak, satu orang Cina juga dibunuh. Kemudian Polis Hutan kontijen di Perak juga dibunuh. Bahkan Tugu Negara dibom. Ini antara dia perbuat lah. Dan keganasan itu ditamatkan dalam Perjanjian Hat Nyai tahun 1989 di antara PKM dengan Kerajaan Melayu dan PKM dan Kerajaan Thailand. Okay? Itu berlaku dalam tahun 70-an. So, yelah, 70-an, dalam era itu juga ada islah yang baru. Betul, saya kata islah ni sentiasa berkait dengan darurat ini. Mereka sentiasa menjadi tampungan. Bila ada darurat, islah datang. Islah ada dalam tahun 40-an. Gerakan tahun 40-an, tahun 50-an, gerakan islah ada. Syed Al-Hadi dan sebagainya. Di Pulau Pinang, Allahumma salli ala Muhammad, yang pakar falak tu, Syekh Tahir Jalaluddin. Gerakan-gerakan itu ada. Dan tahun 70-an juga ada islah, di mana kebangkitan komunis ini berlaku darurat, dan ada tampungannya. Tahun 70-an ada islah dengan penubuhan PKPIM, dengan penubuhan ABIM. Mulalah penterjemahan kita Arab masuk, perbincangan tentang wacana-wacana macam Rashid Ghanushi masuk, kemudian idea-idea tentang Bank Islam, pelibatan Anwar Ibrahim di dalam Kementerian Pendidikan yang mewujudkan SMKA. Kemudian SMKA, integrasi antara sekolah budak agama dengan budak pandai. Sebelum tu tidak ada. Sebelum tu budak pandai akan pergi aliran orang putih. So bila mereka jadi kaya, mereka akan jauh pada agama. Orang-orang yang pandai agama ni akan jadi orang susah, jadi miskin, jadi tutup guru di kampung saja. So idea SMKA yang digagaskan itu satu idea yang cukup benar dan cukup hebat dan cukup terpuji lah. So terbinanya SMKA, Bank Islam, dan anak-anak Melayu yang pergi sekolah menengah dah mula pakai tudung. Sebelumnya tidak ada, sebelumnya masih free hair. So benda tu berlaku. So islah itu berlaku. So sebab tu kita tak nafikan juga sumbangan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim zaman itu. Okay, tahun 70-an tersebut. Okay, banyak. Dan yang paling saya nampak lah SMKA lah. Tapi SMKA bukan asalnya daripada beliau, daripada satu orang tokoh, cikgu apa ni. Kalau tuan-tuan buka dalam Peta Raja Kerajaan SMKA ni ada sebut nama dia cikgu. Tugas di Kementerian Pelajaran. So idea dia tu untuk menyatukan integrasi antara aliran agama dengan aliran akademik ni. SMKA sampai sekarang
Kita tengok produk SMKA macam mana kan. Tudung 70-an tu lah yang saya kata tu. PKPIM, ABIM, JIM. Kemudian maafkan saya kalau orang tak suka, tapi lewat selepas itu dengan penglibatan Al-Arqam di dalam Malaysia ni, yalah sesat-sesat lah, tapi sedikit sebanyak sumbangan mereka terhadap pemakaian orang Islam, ekonomi orang Islam, hiburan orang Islam juga ada di peringkat awalnya itu. So islah-islah yang itu. So betul saya kata, sentiasa ada islah untuk menampung darurat ini, sama ada tahun 40-an, 20-an dan 70-an. So sekarang ni darurat tahun 2021 ni, di manakah islah kita? Kita memerlukan mujaddid yang baru, apa ni, musallih yang baru, yang untuk muslih, bukan muslih yang baru. Ya apa? Salah yusalihu islahan, muslih yang baru. Kan? Untuk menampung darurat 2021 ni. Kita memerlukan macam tu, perbincangan baru, idea yang baru, nafas yang baru. Kita kena bergerak ke hadapan. Kalau kita masih leka dalam zon selesa sekarang, kita akan ditinggalkan. Tuan percayalah. Satu kilang tutup 2,000 orang hilang kerja. 10 kilang tutup 20,000 orang hilang kerja. Belum dikira dengan orang yang memang tak dapat kerja daripada awal tu. Macam mana masa depan kita? Dia sangat berkait dengan perkembangan sosial. Dia akan meningkatkan kes jenayah. Kita risau tuan-tuan. Ya? Dan sekarang ni Indonesia sangat power dari sudut ekonomi dia. Pelabur banyak pindah ke Indonesia. Dan tenaga kerja mereka ada. So tidak perlu lagi orang Indonesia untuk duduk di sini, kerja di sini. Dia bekerja di tempat mereka. Lagi murah, lagi jimat, lagi untung pelabur. So kemana kita lepas tu? Maaf sebut. Sekarang kita ni kadang-kadang sembang darah kok. Saya tak tahulah kita kenapa jadi macam ni sekarang bangsa kita kan. Sembang darah lah orang kita kan. Tak tahulah. Mereka balik tempat mereka, jam kita tuan-tuan. Jam. Tak tahulah. Kita doakanlah agar kita kembali kuat macam nenek moyang kita dulu. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak. Saya rasa itu saja perkongsian saya pada malam ini. Perbincangan tentang mujaddid ini, kalau tengok dalam syarah hadis Sunan Abu Daud itu, contoh pasal ulama berbincang tentang adakah mujaddid itu seorang ataupun ramai. Meskipun kalimah mujaddid itu merujuk kepada mufrad, tapi dia sebagai mufrad mutlak, dia bukan mufrad mutlak, dia bermaksud boleh jadi ramai. Okey. Kita kena move on lah. Kita kena banyak baca buku. Kita jangan bergaduh sangat. Kita janganlah duduk tengkap-tengkap benda yang tak penting-penting ni. Adik-adik kena kuatkan balik. Bantu jiran-jiran. Tak tahulah saya nak kata apa. Yang tu lah kita boleh buat di peringkat kita ni. Okay. Dalam, bagi sahabat-sahabat yang semangat dengan konspirasi akhir zaman ni, satu yang saya boleh kongsikan, di dalam kita berjuang untuk membongkar fitnah akhir zaman, jangan sampai kita sendiri jadi fitnah akhir zaman tu. Itu yang kita kena jaga. Yang tu yang kita kena jaga. Minat tak ada masalah. Saya pun minat kajian akhir zaman. Okay. Cuma dalam kita membongkar fitnah akhir zaman, jangan sampai kita sendiri jadi fitnah tu. Jangan sampai jadi macam tu. Kita pilih label orang suka hati, kita pergi memaki orang sedap-sedap, kita fitnah, tak mau. Tapi kalau tuan-tuan minat dan tuan-tuan ikut disiplin yang betul, silakan. Saya pun minat kajian tersebut. Itu saja saya boleh kongsikan. Kita banyak membaca sejarah. Kita banyak bersatulah rakyat. Kita bangkit sebagai rakyat lah. Itulah tuan-tuan. Saya cerita pun susah hati tuan-tuan. Kalau kita duduk seorang-seorang, kita duduk renung macam mana lah orang yang kehilangan kerja tuan-tuan. Orang yang duduk besar kerja puluh-puluh tahun, tiba-tiba hilang kerja. Allahu Akbar. Dia ada anak 4 orang, duduk biasa banyak rumah, duduk biasa banyak kereta, duduk biasa ada komitmen, tiba-tiba dia hilang. Saya kalau orang tu tak ada kerja daripada awal, dia mungkin tak tekanan macam orang yang tiba-tiba hilang kerja. Saya tak boleh fikir kan. Saya tak boleh fikir macam mana dia pernah nak survive. Satu kilang tutup 2,000 orang hilang kerja. 2 kilang tutup 4,000 orang. 10 kilang tutup 20,000 orang hilang kerja sekaligus dalam 1 tahun. Dicampur dengan beberapa ribu orang tak ada kerja. Saya rasa tak tahulah tuan. Sakit. Kita rasa sangat sakit. Tapi kita nak bantu pun kita bukan ada duit. Tapi itulah. Orang politik juga akhirnya. Siapa lagi kalau bukan mereka kan? Kena do something lah. Tidak kita khawatir masa depan. Maaf sebut dengan bangsa kita ni
manja sangat sekarang ni. Maaf sebutlah bangsa saya sendiri, tapi kita ni manja sangat. Kalau pakat balik habis bangsa-bangsa asing, kalau kita masih mengekalkan kemanjaan kita ni, habis kita tuan. Saya ingat pesanan Allahyarham Ustaz Yusuf Awang kat kami dulu tentang Bangladesh. Bila tercabut keberkatan rezeki di sana, meskipun di sana dah ramai orang pandai dan master di PhD, tapi tidak ada kerja di sana. Sebab tu dia pemain senior je, minyak, tapi dia itu ada PhD. Saya ingat dulu masa arwah serta tu cara melawak, tapi sungguh saya takut benda yang sama berlaku di Malaysia sekarang. Masa dia Ustaz Arwah cerita kat kami tu tahun 2000, kat kami pun kat saya lah, sudut sembang ni masa tu di tepi pentah, di tepi Dewan Sekolah tahun 2008. Saya ingat benda tu sekarang kena kat kita balik. Kita ada anak-anak muda yang ada master di PhD, terpaksa buat kerja kecil-kecilan untuk survive. Saya takut perkataan tercabut keberkatan rezeki tu takut kena kat kita. Kita dah cabak Tuhan banyak tuan. Siapa boleh nafikan isu sajak? Saya tak pernah sebut nama, tapi saya sebut juga malam ni. Siapa boleh nafikan benda tu? Terang-terang pergi Mekah dengan pemakaian macam tu. Sekarang yang baru pula tu nama apa tu? Pak Roslan. Oh, saya baru tengok kemarin kawan saya tunjuk. Oh tu. Mamu kau fight lawan apa ni? Susah hati lah tuan-tuan. Susah hati lah tengok. Tak apa. No? Kita cabak Tuhan banyak sangat. Tunggu lah. No? Tunggu. Tak maulah kita ihsan orang soleh di kampung-kampung. Saya doa kat tutup siap. Soleh-soleh ni. Yang ikhlas-ikhlas ni kan. Semoga dengan asbab mereka tu ada kat Malaysia. Tuhan jaga lagi Malaysia. Tak tahulah tuan. Kita tak sedang lagi. Indonesia balik, Bangla balik, tak boleh main. PKP pun jam lah sekarang tuan. Tukang rumah saya boleh tanya, berapa mahal lah ni beriman pasal mereka tak ramai. Kepakaran mereka ada. Sebab tu saya sebut dulu lagi, Indonesia ni bila masa je akan nak jadi kuasa dunia, kuasa ekonomi dunia. Daripada kuasa, daripada kepakaran, daripada kegigihan. Kita pun ada benda tu dulu tapi hilang. Sebelum mereka datang dulu, siapa yang buat kerja-kerja kotor ni? Kita. Sekarang dah hilang. Tuan-tuan tengok sekarang ni, saya maaf sebut ni nak lah ni kan nak betiak lah. Tengok di media sosial sekarang. Kita banyak bercakap pasal orang. Saya bagi contoh, tuan-tuan boleh buat eksperimen sendiri. Tuan-tuan buka ML Studio. Dulunya bila apa-apa speaker punya share dia punya konten, kita akan berbincang tentang konten. Sekarang tuan-tuan buka ML Studio punya komen, ni bukan salah mat. Ni bukan cerita pasal dia, cerita pasal dalam ML Studio tu, orang ramai yang duk komen tu, 90% komen itu bukan tentang konten, tentang speaker tu. Kata kat kening dia, kata kat mulut dia, kata kat tudung dia, kata kat percakapan dia, kata kat dia kerek lah apalah. Kita dah tak bercakap tentang ilmu. Kita tak bercakap tentang konten. Kita banyak bercakap pasal orang sekarang ni. Banyak sangat. Apa-apa pun orang. Kita banyak bercakap pasal orang sampai kita terlupa tentang diri kita ni pun orang juga. Lu perasan tak? Ada satu video yang kakak mana tu yang buat tutorial makeup live tu kan. Orang viral. Orang pakat kutuk dia tu. Yang kutuk dia tu pula perempuan. Sama-sama perempuan kutuk. Jarang perempuan nak kutuk perempuan ni. Tapi tengok Allahu Akbar. Kita gamuk kata kat orang. Saya pun mulut bukan baik. Tapi dalam media sosial ni saya jagalah. Sembang saya di kedai kopi di kawan-kawan. Saya merapu juga. Tapi ada masa kita kontrol lah. No? Dan tak takut lah. Dia tak takut lah. Tengok yang ni semua kan. Jadi tak takut. Ekonomi kita lah ni. Takut satu. Kesian satu. Kesian lah orang tak ada kerja ni. Kesian sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Tak tahu nak abang. Kesian sungguh-sungguh. Orang hilang kerja tiba-tiba sekaligus ni. Esok lusa nak makan apa pun tak tahu. Mereka ada catuan makanan peringkat rumah. Anak 4-5 orang kerja hilang sekaligus. Mana nak kalah? Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Atas tuan-tuan turun mendadak. Saya beletak-beletak turun mendadak. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita sambung lagi nanti kalau ada kesempatan dan ruang. Tuan-tuan doakan saya doakan tuan-tuan. Kita doakanlah agar ekonomi kita ni kembali berkembang. Semoga tidak tercabut keberkatan rezeki di bumi ini. Kita menumpang hasil, kita menumpang keberkatan orang soleh di bumi ini. Di Malaysia ni masih ada tutup guru di kampung-kampung semua ni. Doakan, kita doakan mereka banyak umur. Mereka menjadi asbab, para habaib, para tuan guru di kampung-kampung, di pondok-pondok menjadi asbab terpelihara lagi Malaysia ni. Kita doakan lah. Selamat daripada penipuan orang yang
Jalan jawatan dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak atas tontonan tuan-tuan. Minta maaf makan masa lama. Terima kasih teman saya. Saya nak sambung buat kerja. Ada lagi sikit, habis lagi tesis saya. Terima kasih. Assalamualaikum.